Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أما بعد. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam pagi ini untuk sama-sama kita cuba menghidupkan suasana peringatan. Mudah-mudahan tiap-tiap hari kita akan bertambah dekat dengan Allah. Macam mana kita nak tahu kita bertambah dekat dengan Allah? Kita akan rasa hati kita tenang bersama kebaikan. Hati kita tenang bersama kebaikan, bersama amal soleh. Bila kita buat amal soleh, kita rasa seronok, kita rasa baik, kita rasa best. Itu maknanya hati kita dekat dengan Allah. Kalau kita rasa kita berat, kita rasa susah, beban, rasa payah, kita rasa macam seolah-olah keras, hati kita keras, tak rasa apa-apa, maka masa itu mungkin iman kita sedang turun. Iman kita sedang turun. Kita jauh daripada Allah. Dan ketika kita jauh daripada Allah, perbanyakkanlah mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tambah lagi ucapan la ilaha illallah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita selawat kepada Rasul salam kepada baginda, kepada ahli keluarga baginda, kepada sahabat-sahabat, kepada sekalian ulama, kepada sekalian para pejuang yang bersama-sama dengan risalah baginda. Dan tuan-tuan rahmat Allah Taala, kita tajdid iman kita. Kita perbaharui iman kita, iaitu kita sentiasa mengucapkan kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengucap kalimah syahadah dengan penuh rendah hati, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Taala. Pada hari ini insya-Allah dalam masa yang ringkas kita akan sama-sama melihat satu topik, satu tajuk yang mana kita nak membentangkan dan kita nak meyakini bahawa sesungguhnya senjata yang paling utama,
senjata yang paling utama di akhir zaman ialah al-iman. Dan al-iman, akidah. Jadi itu senjata yang paling utama, yang perlu kita sentiasa ulang-ulangkan pada diri kita dan kepada anak-anak kita, pada keluarga kita, supaya perkara senjata ini dia tidak tumpul. Sentiasa perlu diasah. Senjata ini sentiasa perlu diasah, perlu ditajamkan. Senjata itu perlu dijaga, dipelihara, dibersihkan, perlu diperdalamkan, perlu dipertingkatkan. Jadi senjata yang ada pada kita ini perlu kita sentiasa perbaharui kekuatannya. Itu dinamakan senjata iman. Senjata al-iman billah, ataupun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekuatan yang sebenar seorang mukmin. Seorang mukmin, kekuatan bukan pada kopiah, pada serban, bukan pada jubah. Kekuatan seorang mukmin bukan pada janggut. Kekuatan seorang mukmin bukan pada kita kata namanya yang hebat, gelaran yang hebat. Kekuatan seorang mukmin bukan pada luaran, pada fizikal. Kekuatan seorang mukmin, orang yang beriman, ialah pada hatinya. Pada hatinya, pada iman yang ada pada hati tadi. Jadi sebab itulah kita sentiasa kena memperdalamkan maksud iman, akidah. Memperdalamkan bagaimana kita ingin mendekati Allah, mengenal Allah. Memperdalamkan bagaimana kita ingin sama-sama meningkatkan lagi kita kata kekuatan-kekuatan kita yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita dalam suratul Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Innal ladzina amanu. Jadi Allah memulakan di dalam ayat ini dengan perkataan orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang ada senjata dia, ada kekuatan dia, itu al-iman. Allah tak sebut orang-orang yang ada senjata parang, senjata silat, senjata apa-apa. Allah sebut innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wallazina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Orang yang beriman inilah yang orang tu boleh berhijrah. Kalau tak ada iman, dia tak boleh berhijrah. Apa maksud hijrah? Maksud hijrah di sini ialah dia berpindah daripada suasana lemah kepada kuat, suasana maksiat kepada suasana yang ma'ruf, suasana yang baik, yang beribadah, daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada satu tempat yang membinasakan kepada tempat yang boleh membina kekuatan. Jadi Allah gambarkan hanya orang-orang yang beriman boleh mampu berhijrah. Berhijrah maknanya memproses diri dia pun hijrah juga, melakukan islah. Bagaimana yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, ketika mana umat dalam keadaan dicengkam dengan fitnah, maka mereka yang bersama dengan iman, dengan Islam, bersama dengan madrasah tarbiyah, mereka yang bersama dengan Islam itulah yang beruntung. Yang sedikit itu. Maka ditanya oleh sahabat, siapakah yang beruntung itu? Orang-orang yang sedikit itu di akhir zaman. Itulah digambarkan Rasulullah SAW. Allazina yaslihun iza fasadan nas. Mereka lah orang-orang yang melaksanakan islah, yang memperbaiki diri ketika mana manusia lain rosak. Manusia lain rosak, kita baiki diri kita. Maka di sinilah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhijrah. Dan al-hijrah ialah apabila kita meninggalkan perkara-perkara yang melemahkan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kekuatan. Jadi orang yang berhijrah, iaitu orang yang islah diri dia, baiki diri dia, salah satu makna hijrah tadi, mestilah mempunyai al-iman. Kenapa? Allah gambarkan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, iaitu mereka yang berhijrah, kemudian wajahadu fi sabilillah. Jadi bukan saja berhijrah tetapi dia berjuang. Bukan saja tarbiyah, baiki diri, tingkatkan diri, jauhkan maksiat, buat benda yang amal soleh, tetapi dia berjuang. Wajahadu fi sabilillah, dan dia berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka lah, siapa mereka? Ulaika yarjuna rahmatallah
mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi orang yang mengharapkan rahmat Allah, senjatanya yang pertama mesti ada iman. Yang kedua mesti ada tarbiyah, islah, hijrah. Memperbaiki diri dia. Yang ketiga mesti dia berjuang. Mesti dia berjuang fi sabilillah. Kalau tidak berjuang, maka dia tidak akan mendapat rahmat Allah. An ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Di sinilah digambarkan kepada kita bagaimana orang-orang yang ada iman, yang melakukan tarbiyah, islah, iaitu berhijrah, memperbaiki diri dia, membina kekuatan diri dia. Dan yang ketiga, orang yang berjuang. Hijrah tak cukup, mesti berjuang. Fi sabilillah, maka mereka itulah yang akan mendapatkan keampunan Allah dan kasih sayang Allah. Jadi di akhir zaman kita kena faham, inilah kunci-kuncinya. Dalam ayat yang lain, surah At-Taubah ayat 20. Allah menggambarkan kepada kita, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ini ayat ni penting tuan-tuan. Surah At-Taubah ayat 20. Apa dia? Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Ni senjata nombor satu, iman. Mesti tajamkan, mantapkan iman kita, akidah kita, keyakinan kita pada Allah, sampai betul-betul kita rasa keyakinan kita kepada Allah. And allazina amanu wa hajaru, dan mereka itu orang-orang yang berhijrah. Hajaru ini maknanya sentiasa dia memperbaiki diri dia, sentiasa meningkatkan diri dia, sentiasa membina kekuatan diri dia, menjauhkan daripada benda perkara yang melemahkan, perkara dosa dia menjauhkan. Kita tidak akan mampu menjauhi dosa kita, tidak akan mampu bertaubat. Tiap-tiap hari tak mampu kita bertaubat, tinggalkan dosa kita kecuali dengan iman. Bila iman kita kuat, insya-Allah kita tinggalkan dosa. Kenapa hari ini kita masih sayang dengan dosa kita? Masih lagi bersama dengan kelemahan kita? Kerana kita tidak memperkuatkan iman kita. Itu masalah nombor satu. Allah gambarkan, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan mereka juga berjuang, berjihad pada jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka, dengan diri mereka. A'zamu darajatan 'indallah. Mereka ditingkatkan, mereka diberikan darjat di sisi Allah dengan darjat yang a'zamu, yang agung, yang tinggi. Wa ulaika humul faizun, merekalah orang yang berjaya. Jadi orang berjaya ni Allah gambarkan dalam Al-Quran, allazina amanu, mereka yang menjaga iman dia, meningkatkan iman dia. Wallazina hajaru, mereka yang melaksanakan proses untuk dia mentarbiyah diri dia, meningkatkan diri dia, berhijrah. Dia beri kelemahan kepada kekuatan, daripada kita kata ketakutan kepada kita kata keberanian. Dan mereka yang wajahadu fi sabilillah, mereka yang berjuang. Ini tiga kunci. Tapi tiga-tiga itu hakikatnya ialah kita kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tidak akan mampu untuk mentarbiah diri kita berhijrah tadi. Bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berhijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ke atasnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang ke atasnya. Jadi nak sebut kat sini, Allah menggambarkan kepada kita bahawa kita perlu membersihkan hati kita, meningkatkan iman kita. Kenapa? Kerana kita nak kena rasa bahawa sesungguhnya tanpa al-iman, akidah yang betul, kita tidak akan dapat membina kekuatan kita, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan rahmat-Allah taala, saya nak sama-sama kita pada hari ini merasakan beberapa perkara. Bahawa al-iman penting. Paling penting dalam hidup kita iman. Hari ini kalau kita tak makan, tak apa lagi. Kalau kita tak dapat pangkat, tak apa lagi. Tak dapat gaji, tak apa lagi. Tapi kalau tak dapat iman tak tertingkat, ini kita kena sedih. Kita kena sedih kalau iman kita tak tertingkat. Kalau kita tak dapat meningkatkan iman kita, membaiki iman kita, maka sekiranya iman itu tidak tertingkat,
maka sudah tentulah kita tidak akan ada kekuatan untuk mendidik diri kita, mentarbiah diri kita. Sebab tu macam mana nak meningkatkan iman, kita kena membina kekuatan hati kita. Macam mana nak membina kekuatan hati? Kita kena membina apa yang digambarkan sebagai kebersihan hati. InsyaAllah tajuk lain kita akan bincang macam mana nak melihat hati. Pada hari ini tuan-tuan, saya nak melihat beberapa perkara. Yang pertama, macam mana kita nak membentuk akidah sebagai senjata. Macam mana kita nak membina senjata akidah ni. Nak menjadikan akidah sebagai senjata kita. Dan apakah dia? Baik, kita tengok sedikit apa yang ada di dalam hati kita. Apa ada dalam hati kita? Dalam hati kita ni tuan-tuan ada syuur disebut. Syuur, perasaan. Perasaan. Ini dia sebut amal hati. Amal hati ni apa dia? Segala yang kita rasa dalam hati kita ini, kita ikatkan dengan Al-Quran dan hadis. Kita ikatkan dengan Allah. Kita ikatkan dengan sifat Allah. Kita ikatkan dengan nama Allah. Perbuatan Allah. Maka apabila hati itu yang ada perasaan tadi, perasaan itu adalah kekuatan. Apa perasaan? Perasaan marah, perasaan suka, perasaan duka, perasaan sedih, perasaan seronok, perasaan dengki, perasaan dendam. Semua perasaan-perasaan ini adalah kekuatan. Perasaan takut, perasaan berani. Berani itu bukan datang daripada tangan, bukan datang. Walaupun tangan dia besar, ambil weightlifter, ambil sampai body dia muscle besar, tapi kekuatan bukan pada tangan. Kekuatan bukan pada kaki, walaupun kaki dia hebat boleh berlari sampai mengalahkan Usain Bolt. Contohnya kan, lari 100 meter. Kekuatan bukan kepada kaki, kekuatan bukan pada fizikal, kekuatan pada hati. Dan hati yang kuat ialah apabila setiap apa yang ada dalam hati boleh kita ikat dengan Allah, baru dia kuat. Dan apa yang ada dalam hati ini disebut fitrah. Fitrah. Fitrah maknanya kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap daripada kamu dilahirkan dengan fitrah. Apa fitrah ni? Fitrah ini ialah satu kemampuan untuk kita berinteraksi dengan Allah. Itu fitrah. Maknanya apa yang ada dalam hati kita ni perasaan yang saya sebut tadi, suka, duka, sedih, gembira, semua perasaan lah yang ada dalam hati kita ni, kan? Apabila perasaan-perasaan itu dipanggil atifiyah, kan? Emosi ataupun perasaan, syuur dalam bahasa Arabnya, perasaan, rasa hati. Maka semua perasaan kita tu bila kita boleh ikat rasa tadi dengan Allah, maka pada ketika itulah dia akan menjadi kekuatan, menjadi senjata kepada kita untuk melaksanakan al-hijrah wal jihad fi sabilillah. Jadi apabila kita melihat akan hal ini, maka proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensasarkan hati tadi ialah kita nak melihat perasaan kita balik. Perasaan kita. Segala apa yang ada dalam hati kita ini, sekiranya perkara itu kita boleh ikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kekuatan. Contoh, berani. Berani. Takut katakan, takut. Seorang itu dia penakut. Takut. Tetapi apabila takut itu diikat dengan Allah, dia takut mendapat murka Allah. Dia takut ditinggalkan Allah. Dia takut dibenci oleh Allah. Maka takut tu akan menyebabkan dia menjadi seorang yang bertakwa dan bersifat warak. Kenapa dia warak? Dia suka dengan maksiat. Dia tinggalkan maksiat tu sebab hati dia rasa takut dengan murka Allah. Tapi hari ni kita tak rasa takut dengan murka Allah. Kita takut dengan apa? Kita takut dengan manusia. Nanti manusia, orang cakap apa aku, orang cakap apa, kan? Nanti orang kata aku ni apa pula, kan? Takut orang cakap, takut cela manusia. Ataupun kita takut dengan benda yang akan kita hilang, dunia yang akan kita hilang. Kalau aku cakap macam ini, nanti aku tak dapatlah kerja. Mungkin pangkat aku kena buang, mungkin aku kena buang kerja. Mungkin orang tak sokong aku, tak ada orang ikut aku. Takut kehilangan dunia. Ini takut yang ada. Hati kita, perasaan takut diikat dengan dunia. Diikat dengan harta, diikat dengan makhluk. Maka kita akan jadi manusia yang penakut. Tetapi sekiranya takut tu diikat dengan Allah, diikat dengan perasaan takut, diikat dengan rasa takut Allah murka kita. Allah marah nanti ni. Kalau aku buat ni, Allah marah ni. Kalau aku buat ni, Allah azab aku nanti.
Kalau aku buat ni Allah tak redha aku, kita takut dengan Allah. Kita dapat ikat dengan takut Allah tadi. Maka pada ketika itu, takut menjadi seorang yang berani. Sanggup dia melakukan sesuatu kerana mempertahankan iman, akidah, mempertahankan agamanya, mempertahankan keluarganya, mempertahankan negara dia daripada dicerobohi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun takut, apa lagi berani? Kalau berani diikat dengan Allah lebih hebat. Lebih hebat daripada takut tadi. Takut pun dah hebat dah. Apalagi berani yang diikat dengan Allah. Begitu juga sayang. Begitu juga perasaan benci. Perasaan boring. Boring lah. Kan? Sydney je boring lah. Kalau kita boring dengan maksiat. Boring lah aku. Kau ni asyik mengumpat je. Tak ada cerita lain nak. Aku boring lah. Kau tahu tak? Bila kita mengumpat ni. Kita ni sebenarnya Allah laknat kita. Allah benci kita. Allah murka kat kita. Malas lah aku. Malas lah nak buat maksiat. Ni hati kita diikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini disebut tarbiyah atifiyah. Mendidik emosi, mendidik perasaan. Ini senjata. Yang senjata ini yang paling utama sekali. Di akhir zaman, inilah paling utama. Perasaan takut, perasaan berani, perasaan suka, duka, sedih. Perasaan apa sahaja yang kita rasa dalam hati, bila kita ikat dengan Allah, ikat dengan kita kata akhirat, maka dia akan menjadi senjata. Tetapi sekiranya perasaan kita, atifiyah kita, emosi kita diikat dengan dunia, maka ketika itu kita akan rosak. Rosak hati kita. Itu yang dikatakan bawa dunia masuk dalam hati. Apa maksud membawa dunia masuk dalam hati? Bila kita sayang pada dunia lebih daripada Allah. Sayang kepada dunia lebih daripada akhirat. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Akhirat tu lebih baik, lebih kekal. Akhirat tu lebih baik, lebih utama. Laka minal ula, lebih utama. Jadi Allah firman begitu, kita cakap, Allah akhirat tak nampak, syurga tak nampak lagi, neraka pun tak nampak. Yang nampak ni aku makan tak makan, aku ada kerja tak ada kerja. Yang nampak ni aku boleh dapat jawatan tak dapat jawatan, jusa A, jusa B, jusa C. Yang nampak yang ini, manusia kecaci cela kita, Allah cela kita tak nampak. Nampak? Jadi hati apabila diikat dengan dunia, hancur, binasa. Jadi apakah yang disebut dengan penyakit al-wahan? Al-wahnu itu hubbud dunia wa karihatul maut. Hati cinta pada dunia. Hati ni rasa sayang dengan dunia lebih daripada sayang pada Allah. Hati sayang kepada dunia lebih daripada sayang pada akhirat. Kehidupan dunia lebih disayangi. Ini maksud hubbud dunia, cintakan dunia. Itu yang orang kata apa? Dunia dah masuk dalam hati. Betul. Dunia dah masuk dalam hati kita. Jadi ini kita kena semak pagi ni. Pagi ni kita kena semak sebab kalau tidak ada proses untuk membina kekuatan atifiyah tadi, atifiyah itu ialah perasaan kita, nak melihat kembali perasaan kita ni, bagaimana supaya dia boleh diikat dengan Allah, diikat dengan Islam, diikat dengan Al-Quran, dengan kebenaran Allah, maka kita akan hanyut dengan apa yang ada. Semua yang kita nampak, macam mana nak dapat untung dunia, macam mana nak dapat untung dunia, macam mana nak dapat duit lebih, macam mana supaya kita ada untung, nampak dunia sahaja. Itu hati dah masuk, dunia dah dimasuki, memasuki hati kita. Maka dia tidak jadi senjata, dia tidak ada kekuatan. Maka datang pengaruh Dajjal, datang pengaruh-pengaruh fitnah yang lain, kita habis. Tapi hati yang telah diisi dengan akhirat, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati itulah hati yang akan menjadi senjata, membina kekuatan kepada kita. Walaupun kita pada masa itu lemah, kerdil je, kita ni kerdil, kita seorang diri je. Ada satu pertanyaan, kan, macam mana sekarang COVID-19? Macam mana sekarang COVID-19? Kalau saya nak beranak, saya pregnant, saya nak beranak, macam mana? Patut tak saya gugurkan anak saya? Nanti anak saya kena inject dengan vaksin. Kemudian nanti saya kena masuk hospital, saya pun kena inject juga dengan vaksin. Kan macam mana? Patut tak saya gugurkan anak saya? Ini sebenarnya takut apa ni? Sebenarnya takut kat mana? Takut pada Allah atau takut pada nafsu? Takut pada keuntungan dunia? Kita selidik. Tengok betul-betul.
Tengok balik. Rupa-rupanya bukan takut pada Allah. Kalau takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan meragui qada dan qadar Allah. Kalau Allah izinkan kita nak beranak, masuk dalam hospital. Masuk dalam hospital. Kita di swab dalam hospital, kita lemah. Dia nak injek racun pun. Kita tak boleh nak buat apa. Apa lagi nak injek ubat? Ataupun vaksin, apa-apa pun. Tak boleh buat apa. Dan kalau dia nak buat kita dekat rumah pun boleh tak? Boleh. Biiznillah. Kalau Allah izin berlaku di hospital, maknanya Allah izin berlaku di rumah tak? Berlaku. Mungkin satu hari dia akan datang, nurse dia datang rumah. Kamu tidak ada bagi vaksin ke anak. Contoh sekarang ni diwajibkan vaksin. Kena denda RM5,000. Kena tak? Kena. Denda kena, penjara kena, vaksin kena juga. Tuan-tuan dan Allah SWT, sampai satu peringkat kita kena tengok balik. Kalaulah Allah izin kita kena sekian, maka tentulah ada kebaikan pada kita. Walaupun kita tak suka. Ada terbaik kalau berlaku lah. Kalau berlaku kan. Kita kena minta supaya tidak berlaku. Tapi kalau berlaku, ini takut tadi. Maka kita minta ke Allah. Sungguh-sungguh minta ke Allah. Ya Allah yang maha berkuasa. Ya Allah, aku bimbang. Ya Allah, anak aku. Ya Allah, macam mana dalam kandungan. Engkaulah yang memberikan anak kepada aku. Allah bagi anak, kita nak bunuh anak pula. Allah bagi anak, kita nak gugurkan anak. Allah dah bagi, kita nak gugur buat apa? Kita tak rasa ke Allah yang bagi anak tu? Kita ingat anak tu kita punya ke? Kita ingat anak tu kita yang nak dia dapat ke? Ada orang tak dapat anak. Kahwin sampai 10, 20 tahun tak ada anak. Tak ada anak. Kita ada anak. Kena pula waktu ujian kan. Jadi maknanya kita fikir tak? Allah yang bagi anak tu ada. Ini contoh. Jadi kita kena teliti semula kepahaman kita, pengalaman kita. Ketakutan kita tu jangan sampai takut pada makhluk lebih daripada takut pada Allah. Sekiranya Allah izin, katakanlah Allah izin kita kena vaksin. Tiba-tiba anak cacat. Kena vaksin. Bukan kita nak, kita tak nak, tapi kita dipaksa kena vaksin. Anak cacat. Maksudnya Allah izin anak kita cacat. Tuan-tuan mata Allah, kalau anak kita OKU dekat sini, agak-agaknya kat syurga besok dia OKU tak? Kalau orang kat sini buta, dekat dunia dia buta. Abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu buta. Buta dia dekat dunia. Agak-agak dalam syurga besok dia masuk syurga radhiyallahu anhu. Salah seorang yang diredai oleh Allah, Abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Antara sebab salah seorang yang menyebabkan ayat turun, Quran turun sebab dia. Yang main-main. Kita ada ke ayat turun sebab kita? Tak ada. Baca Quran pun tidak. Apa lagi sebab turun ayat. Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu, Allah takdirkan dia buta. Agaknya dalam syurga besok dia buta ke dia boleh melihat macam kita? Agaklah. Buta ni ujian. Allah bagi ujian buta. Ada sebahagian Nabi yang digergaji kepalanya terbelah dua. Ada sebagian Nabi yang disikat kulitnya dan isinya sehingga mati. Agaknya besok masuk dalam syurga kepalanya terbelah dua juga kah? Agaknya dalam syurga besok badannya disikat lagi. Masih banyak bagi terceceh sana sini dia punya isi dia. Allah akan sembuhkan. Allah akan sembuhkan. Jadi di mana takut kita? Takut kita bukan takut hilang dunia. Tapi takut kita Allah murka. Habis macam mana kalau vaksin tu masuk dalam badan kita, tiba-tiba kita kata vaksin tu menyebabkan otak kita jadi gila. Tuan-tuan, otak kita jadi gila tu, vaksin tu ke yang bagi jadi gila? Allah yang bagi jadi gila. Allah yang bagi jadi gila. Allah yang bagi izin jadi gila, bukan vaksin. Kan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ni Allah firman dalam Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Maknanya semua yang berlaku ni semua Allah punya kerja. Katakanlah Allah izin kita ambil vaksin, gila kita. Gila kita katakanlah Allah izin. Cacat kita. Allah izin. Allah izin. Ni qada qadar ni seorang beriman. Takut tadi. Maka kita nak kena sabar sebab itu Allah uji. Kita takut kehilangan akal. Hilang akal sedangkan kita beriman pada Allah. Nabi-Nabi hilang nyawa.
hilang kan, hilang anggota badan. Nabi-nabi hilang kehidupan, sebahagiannya Allah uji, hilang macam-macam. Ini ujian Allah. Sebab tu akidah kita sebenarnya bila kita boleh ikatkan perasaan kita dengan Allah, dia menjadi senjata. Jadi kita tak takut dah dengan manusia, tak takut. Bukan maknanya kita tak takut, kita pergi jumpa, terus kita pergi jumpa musuh. Bunuh aku. Buatlah apa nak buat. Bukan macam itu. Allah perintah kita berusaha, berjuang. Allah perintah kita berusaha. Tapi sekiranya kena perkara-perkara yang kita tidak suka tadi, kehilangan-kehilangan tertentu, maka di situlah ujiannya hati kita nak rasa tenang bersama qada dan qadar Allah, redha. Ini senjata. Sebab tu kita kena bina kekuatan hati kita, perasaan kita. Apa yang ada dalam hati kita ni? Perasaan kita. So perasaan kita ni lah yang nak kita kena ikat dengan Allah. Barulah dia akan jadi kuat. Kalau tak kuat. Baik. Jadi apa yang ada dalam perasaan kita? Ini disebut tarbiyah atifiyah. Dalam tarbiyah mendidik emosi, mendidik perasaan kita, rasa hati kita. Maka semua apa yang ada dalam hati kita ni, kita nak ikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perasaan. Jadi sebab tu, kita nak kena rasa bahawa apa yang ada pada kita ni, nak rasa gembira. Kenapa gembira? Sebab tidak ada satu pun, tuan-tuan, puan-puan, yang dikasihi sekalian. Tidak ada satu pun perkara yang berlaku pada kita, baik yang kita suka, yang kita tak suka, melainkan Allah izin. Saya akan baca ayat ni. Baik. Jadi bagaimana kita nak membina perasaan-perasaan tadi? Kita mula dengan membina beberapa perasaan yang asasi sebagai akidah. Yang pertama sekali, kita nak membina dalam hati kita satu perasaan, satu rasa. Ada masalah apa? Kenapa terhenti? Oh, mungkin ni kot. Mungkin apa namanya, internet. Kalau ada masalah internet terhenti sebagainya, boleh tengok balik selepas ni, boleh tengok balik insya-Allah. Baik. Apakah dia perasaan-perasaan yang penting yang kita nak sebut sebagai senjata? Ini saya kita nak mengetahui, mengenal diri kita. Mengenal diri kita. Kalau ada apa-apa masalah, contohnya kalau tak dengar apa, tolong beritahu insya-Allah, tolong bagi mesej. Saya boleh nampak mesej ni insya-Allah. Yang pertama sekali, rasa. Kita nak rasa dalam hati kita bahawa nyawa kita, umur kita, serta qada dan qadar adalah kepunyaan Allah. Kita nak rasa nyawa kita. Nyawa ni apa? Nyawa ni kita hidup ni bernyawa. Kita bernyawa. Nyawa kita. Yang kita boleh berjalan, bergerak, boleh melihat, boleh buat apa sahaja ni, kita masih bernyawa. Nyawa kita, umur kita. Kita sampai hari ni masih hidup. Sampai saat ini masih hidup. Umur kita, mungkin lepas ni hidup lagi. Mungkin besok hidup lagi. Mungkin besok kita mati dah. Tapi umur kita, hidup kita, mati kita. Dan qada qadar, apa yang berlaku pada kita, semuanya milik Allah. Kita nak rasa dalam hati kita. Ini akidah. Mari dalam hati kita nak tanam satu perasaan yang memang sebenarnya itulah dia. Iaitu bahawa yang pertama sekali, nyawa kita. Kita tidak memiliki nyawa kita. Apabila sampai waktu masanya, kita akan habis. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan berhadapan dengan kematian. Jadi nyawa kita ni Allah punya. Jangan kita rasa nyawa kita ni kita punya. Maka bila Allah punya, maka kenapa kita perlu bimbang kita hidup atau kita mati? Sebab hidup dan mati ketetapan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita selalu baca ayat ni. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Akan berhadapan dengan kematian. Jadi nombor satu, perasaan kita, nyawa ni milik Allah. Jadi kita bangun pagi-pagi kita ada nyawa, bernyawa lagi. Ada roh. Roh kita boleh patah balik ke badan kita. Kita nak rasa, Allah bagi saya hidup. Nak rasa. Tiap-tiap hari kena sebut. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku dimatikan semalam. Dan kepadanya lah tempat kembali semua. Semua benda, semua orang akan kembali pada dia. Aku pun akan kembali pada. Maksudnya Allah hidupkan kita hari ini, Allah akan kembalikan kita pada dia balik. Kita akan kembali pada dia. Ini
perasaan. Bukan doa. Doa ni nak mengingatkan kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Contoh kita baca. Kan? Yang Maha Penyayang, Maha Pengasih kita baca. Jadi kita buat sesuatu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa dan juga itu zikir dan itu nak tazkirah mengingatkan kita. Kita nak buat ni, kan? Kita mulakan dengan nama Allah sebab Allah yang menjadikan semua, Allah yang memberikan izin dan sebagainya. Kita bangun tidur, Alhamdulillah, segala puji pada Engkau ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah aku dimatikan semalam. Jadi kita nak rasa kita hidup ni Allah bagi. Ini akidah. Ini perasaan. Ini kesedaran yang perlu ada pada kita. Ini senjata. Ini senjata ni. Ini bukan main-main. Ini senjata akidah. Jadi yang pertama kita nak kena rasa nyawa kita, umur kita dan apa yang berlaku pada kita, qada dan qadar adalah kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Kita boleh minta tak? Boleh minta. Boleh kita boleh tak kita nak memohon supaya kita ada rezeki yang banyak? Boleh. Nak memohon supaya qada qadar kita baik semua, husnul khatimah? Boleh, minta lah. Boleh tak kita mohon supaya kita dipanjangkan umur? Boleh, minta lah panjang umur, tak ada masalah, minta lah. Berdoa. Tapi umur tu, nyawa tu, qada qadar tu milik Allah, bukan milik kita. Ini perasaan, ini senjata. Ini senjata akidah. Allah firman dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Maknanya Allah nak sebut kita, engkau hidup ni pun, aku bagi engkau nyawa. Baik. Kemudian nyawa itu juga, nyawa kita itu juga, umur kita itu juga, dia ada masa dia. Dan kita tak boleh nak tangguh. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila sampai ajal mereka, kematian mereka, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan dilambatkan walaupun satu saat. Wala yastaqdimun, dan tidak akan dicepatkan walau satu saat. Ni surah apa ni? Surah Al-A'raf ayat 34. Surah Al-A'raf ayat 34. Cuba tuan-tuan rasai kalau kita mati petang ni. Petang ni mati pukul berapa? Kata pukul 5. Baru nak sampai rumah. Baru nak sampai rumah. Pukul 5. Balik kerja pukul 5. Maka pukul 5 tepat mati kita. Tak kira kita tengah naik motor, naik kereta, tengah duduk, tengah nak minum air teh, minum air kopi, minum apa. Sampai waktu habis. Habis. Mungkin kita tak sempat nak ucapkan Assalamualaikum pada anak kita pun. Berlaku pada pak saudara saya. Salah seorang pak saudara saya. Naik motor, balik daripada kerja. Lebih kurang tak sampai 100 meter daripada rumah. Anak dia, isteri dia dekat rumah. Nampak suaminya, nampak bapaknya dalam perjalanan naik motor. Dah dekat dah. Dalam taman, dah masuk dalam taman. Tiba-tiba lalu satu lori pos laju. Lori pos laju. Buat U-turn, kena dia. Tak perasan. Lori tu tak perasan dia. Kena, Allah izin, jatuh, mati on the spot. Dekat kawasan depan rumah dia. Dah dekat dah, tak sampai rumah lagi. Anak isteri dah lambai-lambai dah. Abah balik, ayah balik. Suami aku dah balik. Kan? Yang suami pula dah nampak anak dia melambai-lambai. Oh, dah dekat dah nak sampai ni. Naik motor. Nak sampai dah kat rumah. Tiba-tiba lori belok. Buat U-turn, tak perasan. Kena dia, tepat kat dada dia, habis. Dia jatuh, kena kat dada, meninggal. Meninggal on the spot. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka bila sampai waktu ajal, tak lambat walaupun satu saat, tak cepat walaupun satu saat. Jadi umur ni Allah punya. Kita tak nak, kalau boleh tak nak mati lagi. Kalau Allah nak bagi kita mati hari ni, katakan Allah bagi pilihan. Kita nak mati masa bila? Ya Allah, matikanlah aku bila anak-anak aku dah tidur, isteri aku dah tidur. Matikanlah aku setelah aku dah buat surat wasiat. Matikanlah aku bila aku dah siap projek. Kita minta macam itu kan? Allah tak bagi. Kalau katakan mati siang, mati malam, itu Allah punya suka. Itu Allah punya kuasa, kehendak. Maka rasa bahawa Allah Tuhan punya nyawa, Allah Tuhan punya umur, Allah Tuhan punya qada dan qadar, itu senjata akidah. Ini perlu kita pertajamkan. Betul. Mrs. Tira. Semua milik Allah, betul.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua milik Allah. Semua. Jadi hati, ini senjata. Jadi katakanlah. Dan yang qada yang qadar. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, tidak akan menimpa kepada kami melainkan perkara yang telah ditetapkan. An ma kataballahu lana, yang telah Allah kitabkan, yang telah Allah tetapkan kepada kami. Kan? Dan dialah yang maha berkuasa. Huwa maulana, dialah yang maha berkuasa, dialah pemimpin, dialah yang maha berkuasa. Wa 'ala Allah, dan ke atas Allah lah. Kan? Falyatawakkalul mu'minun, kita orang-orang beriman ini bertawakal, bergantung padanya. Jadi ini surah apa ni? At-Taubah ayat 51. Surah At-Taubah ayat 51 ni mengatakan bahawa katakanlah, Allah perintah, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak berlaku sesuatu pada kami melainkan semua itu adalah merupakan suatu yang kataba, yang Allah dah tetapkan, dah kitabkan, yang Allah dah tertulis. Satu yang telah Allah tetapkan ke atas kami. Maka kita nak berasa apa? Kita nak rasa qada qadar ni milik Allah. Maka kenapa kita nak takut apa yang bakal berlaku pada kita? Kita patut takut sekiranya hati kita ni tidak bersama Allah. Itu kita kena takut. Kita kena takut sekiranya dosa kita Allah tak ampunkan. Itu kita kena takut. Kita kena takut sekiranya Allah SWT murka dengan kita. Kita kena takut. Tapi kalau apa yang berlaku pada kita takut tak? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan di atas Allah lah segala orang beriman itu bertawakal, bergantung, harap. Ini senjata. Ini semua senjata ni. Maka mereka yang takut, contohnya dia seorang frontliner, maka tiba-tiba dia kena wajib, nak lari tak boleh dah. Maka dia meminta ke Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, aku bersama engkau lah, ya Allah. Dia kena injek, nak kena injek ni. Nak kena injek ni. Tak boleh lari dah. Nak lari macam mana? Paksa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim AS dipaksa untuk terjun ke api. Dipaksa terjun ke api. Dia tak nak terjun. Dia pegang, diikat, dia lempar dalam api. Apa yang dibaca oleh Nabi Allah Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tengok. Api jadi sejuk dan selamat. Bardan wa salamah. Sejuk dan selamat. Api jadi sejuk. Itu kuasa Allah. Habis, saya bukan Nabi Ibrahim. Saya bukan Nabi Ibrahim. Kan? Vaksin tu kalau masuk badan saya, rosak saya nanti. Mana kita tahu rosak? Kita tahu ke pasti ke? Yelah, kalau kita boleh elak, elak lah. Kalau tak boleh elak, macam mana kan? Sampai satu peringkat mungkin tak boleh elak. Dia paksa juga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila kita sebut hasbunallah wa ni'mal wakil ataupun hasbiyallah wa ni'mal wakil, bila kita sebut tu, hati kita nak rasa. Nak rasa, ya Allah, Engkau tahu apa yang berlaku pada aku ni, ya Allah. Engkau tahu apa yang berlaku pada aku ni, ya Allah. Engkau lindungilah aku, ya Allah. Aku bergantung pada Engkau, ya Allah. Aku bergantung pada Engkau, ya Allah. Minta ke Allah. Bila kita baca hasbunallah wa ni'mal, bukan macam kita bernasyid tu. Hasbi Rabbi Jallallah. Kita bernasyid. Ma fi qalbi ghairullah. Saya suka nasyid ni. Ni zikir munajat sebenarnya, tapi saya selalu jadikan nasyid. Kalau saya naik buai masih kecil-kecil dulu, saya ingat lagi. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Masa kecil-kecil saya suka apa ni, antara zikir yang saya suka. Sampai-sampai saya nasyid-nasyidkan dia. Sampai menangis. Jadi kita ni kalau baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil,
Kita baca kan? Kita baca, hati kita rasa, ya Allah, aku serah diri aku pada Engkau, ya Allah. Engkau izin aku kena vaksin, ya Allah. Engkau izin aku kena vaksin, ya Allah. Aku tak reda, ya Allah. Aku tahu ini benda-benda yang tak elok, ya Allah. Ya Allah, Engkau selamatkanlah aku. Itu je. Engkau yang maha mengetahui. Tiba-tiba, dia vaksin kita bagi racun. Racun tawa. Macam mana api tidak membakar Ibrahim AS. Mana kita tahu? Tapi sekiranya izin pula Allah izin, kita sakit. Sakit. Kita tahu sakit tu Allah izin. Sebab kita dipaksa kan? Kita dipaksa. Kalau kita boleh lari, larilah kan. Kalau tak nak boleh. Sebab sekarang ni insyaAllah kita akan usaha. Petang ni ada satu webinar. Forum lah. Tuan-tuan pukul 3 petang. Saya diminta jadi pengurusi. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Tuan-tuan doa lah supaya saya cakap benda yang al-haq, dan mudah-mudahan dapat membuka hati-hati pemimpin-pemimpin kita untuk membantu kita. Mudah-mudahan lah kita doakan Allah. Tolong doakan hidayah. Jadi kadang-kadang kita kena tengok. Qada qadar milik Allah, bukan milik kita. Jadi jangan takut dengan qada qadar. Takut Allah murka kita. Takut. Allah sayang kat kita. Dia tidak akan aniaya kita. Itu keyakinan kita. Allah takkan aniaya kita. Yakinlah. Allah takkan aniaya kita. Kalau Allah tetapkan kita kena sesuatu, tentulah ada hikmahnya. Dan ujian tu bukan kita saja. Keluarga kita pun diuji juga. Kawan-kawan sahabat kita diuji. Dan ujian tu semua kena. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Wa maulana wa ala Allahil falyatawakkalul mu'minun. Ini surah At-Taubah ayat 51. Tulis besar-besar kat rumah. Katakanlah, ni Allah perintah kita cakap. Katakanlah, tidak akan menimpa kepada kami melainkan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah. Dialah yang penguasa ke atas kami. Huwa maulana. Dan kepada dialah semua orang beriman itu bertawakal. Letak kat situ. Kalau kita takut dengan makhluk, letak itu. Allah berkuasa. Ni kita nak didik hati kita. Hati kita nak kena didik, nak kena rasa begitu. Baik. Ada banyak contoh-contoh lain, nanti saya akan bagilah contoh-contoh kemudian. Kemudian yang kedua tuan-tuan, rasa macam mana kita nak mendidik perasaan hati kita supaya menjadi senjata. Hati sebagai senjata, akidah sebagai senjata. Macam mana tuan-tuan? Ini lebih tajam daripada segala senjata yang tajam. Lebih berkesan daripada segala senjata yang berkesan. Jadi maknanya kita nak didik. Yang pertama kita kata satu perasaan. Bukan teori. Saya bukan cakap ilmu. Saya cakap perasaan. Rasa hati. Kita kena didik sampai hati kita rasa. Kalau hati kita keras, kita kena bersihkan hati kita. Jaga makan kita. Banyakkan zikrullah. Jauhkan maksiat dan mungkar. Bersihkan hati kita. Maka perasaan itu akan hidup. Perasaan itu akan hidup. Kalau sekarang kita tak rasa lagi bahawa nyawa tu Allah punya, umur tu Allah punya, qada qadar ni Allah punya. Kita tak rasa lagi. Sedarlah yang menutup perasaan itu ialah dosa kita. Tinggalkan dosa. Yang menutup perasaan itu ialah amal-amal jahat kita. Tinggalkan amal jahat kita. Kelemahan kita, perbaiki kelemahan kita. Yang menyebabkan tertutup itu mungkin kita kurang berzikir. Banyakkan zikir. Banyakkan Quran. Banyakkan sunnah yang kita dah sebut semalam. Kena buat amal. Banyakkan amalan. Kerana hati kita keras. Tak boleh rasa. Kita masih tak boleh rasa. Umur ni Allah punya. Nyawa ni Allah punya. Qada qadar ni Allah punya. Kita tak rasa. Kita kena tengok hati kita. Hati kita tu rosak. Hati kita tu mungkin sakit. Kita perlu perbaiki hati kita. Yang kedua tuan-tuan, senjata akidah dalam hati kita ini ialah kita merasai, kita rasa lagi. Sebab apa saya kata rasa? Sebab hati ni rasa. Kita merasai bahawa segala rezeki daripada Allah. Segala rezeki. Semua yang ada pada kita ni Allah punya. Allah bagi. Semua. Ni cermin mata ni Allah yang bagi. Kopiah ni Allah yang bagi. Baju ni Allah yang bagi. Allah bagi. Rezeki ni daripada Allah. Ini perasaan. Ini pun akidah juga. Ini pun senjata juga di akhir zaman. Maknanya kalau Allah tahan rezeki, Allah tahan rezeki. Kita tak dapat duit. Kita tak dapat gaji. Kita kena buang kerja. Allah tahan. Kita sakit.
Allah tahan kesihatan kita. Kita sakit. Kan? Kita berada dalam keadaan susah sebab tidak ada apa-apa contohnya. Allah tahan kan, rezeki kita, maka itu pun milik Allah. Allah punya. Allah yang punya hak. Ini perasaan dalam hati kita. Ini pun kita kena bina tuan-tuan. Ini senjata ni. Yang saya sebut ni penting ni. Yang saya sebut ni penting. Kena sampai ke anak-anak. Sampaikan pada anak-anak. Sebab tu saya baca ayat, saya sebut dia punya ayat berapa. Sebab apa? Saya nak tuan-tuan sampaikan ayat ni kepada anak-anak. Kenalkan Quran pada anak-anak. Allah sebut ni. Dalam surah Al-Mulk ayat 21. Surah Al-Mulk ayat 21. Siapa yang selalu tiap-tiap malam baca surah Al-Mulk? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Allah tegur kita. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah yang akan memberi rezeki kepada kamu jika Allah tahan pemberiannya? Kita nak sihat, tiba-tiba sakit. Tiba-tiba sakit. Siapa yang boleh bagi kesihatan? Kalau Allah tahan kesihatan tu, kamu sakit. Sakit sebab apa? Tak kira lah sebab apa. Tapi dah sakit. Siapa yang boleh tahan? Kita baca surah Al-Mulk, tiap-tiap malam kita baca, dah hafal lah surah Al-Mulk. Tapi kita faham tak apa yang Allah sebut dalam surah Al-Mulk ni? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Maka sekiranya siapakah yang akan memberi rezeki kepada kamu jika Allah tahan pemberian rezeki itu? Ballajju fi utuwin wa nufur. Tetapi mereka tetap melewati batas dan dengan kesombongan berpaling. Orang yang Allah bagi rezeki banyak ni, orang kaya, orang berada, orang berpangkat, orang bernama, kan? Orang ada macam-macam kat dia, dia tak rasa rezeki itu daripada Allah. Kita makan, kita tak rasa rezeki ni Allah bagi. Kita minum, kita tak rasa minuman ni Allah bagi. Jangan cakap kat orang lain. Jangan cakap Firaun. Firaun memang dah banyak sangat kekayaan dia, Allah bagi kat dia. Harun banyak sangat kekayaan dia. Qarun banyak sangat kekayaan dia. Mungkin dia terlupa. Ni kita yang sikit pun kita terlupa. Kita makan, kita tak rasa rezeki daripada Allah. Kita minum tak rasa, kita tak baca pun bismillah. Kita tengok air, kita nampak air je, bismillah pun tak, makan terus minum. Makan, kita nampak makanan, oh sedap nampak makanan, makan tak ingat Allah, bismillah pun tidak. Sebab hati kita tidak lagi dididik untuk merasai bahawa segala rezeki minallah, daripada Allah. Ayat ni Allah tegur kita tuan-tuan, tersentak hati mereka yang membaca Al-Mulk. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Siapakah yang boleh memberi rezeki pada kamu sekiranya Allah tahan rezeki itu? Maka bahkan mereka itu tetap melampaui batas, tetap melewati batas, tetap ingkar ke Allah dengan kesombongan, dengan berpaling pada Allah. Ini surah Al-Mulk ayat 21. Jadi, kita nak didik dalam hati kita ni satu perasaan. Perasaan macam mana tuan-tuan? Puan-puan sekalian yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak didik bahawa semua yang ada dekat kita ni, semua ni Allah bagi. Nak didik tu. Nak timbulkan perasaan. Jadi ada masanya kita dapat, alhamdulillah, kita bersyukur. Ada masanya Allah tahan. Allah tahan. Kita pun sabar. Ini senjata ni. Jangan main-main. Ni senjata akidah ni. Jangan main-main. Kita ingat, biasa ni ustaz-ustaz dah cakap banyak. Saya dah tahu dah ustaz, dah hafal ayat tu. Saya dah hafal lah makna ayat tu semua. Saya dah hafal. Setiap malam saya baca. Tapi kita rasa tak? Kita rasa tak? Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutur rizq liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Surah Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutur rizq
bahawa sesungguhnya Allah meluaskan rezekinya liman yasha, kepada siapa-siapa yang dikehendakinya dengan takdirnya, dengan kehendaknya. Wa yaqdir, Allah memeluaskan rezekinya kepada siapa yang dia kehendaki dengan takdirnya. Wa yaqdir, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Innahu, sesungguhnya kepada siapa, sesungguhnya ia juga menyempitkan, sesungguhnya dia juga menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Bahawa Allah, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira, bahawa Allah maha melihat kepada hamba-hambanya. Allah maha mengetahui kepada hamba-hambanya apa yang berlaku. Allah mengetahui apa yang berlaku. Allah melihat apa yang berlaku. Allah tahu siapa yang syukur, siapa yang tidak syukur. Inna rabbaka yabsutur rizq liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki, Allah menyempitkan rezeki pada siapa-siapa yang dikehendaki. Ini tuan-tuan, Allah memberitahu kepada kita. Yang kedua, satu perkara yang mesti kita rasa dalam hati kita. Kita kena ulang-ulang kepada anak-anak kita, pada sekalian yang ada, bahawa sesungguhnya rasa hati kita itu, segala yang ada pada kita adalah daripada Allah. Daripada Allah. Dan inilah perkara yang kita nak kena rasa. Dan oleh itu, sekiranya kita disempitkan oleh Allah rezeki, kalau Allah sempitkan rezeki, maka kita nak rasa itu adalah sebab kita sendiri. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ni surah apa ni? Surah Asy-Syu'ara, kalau tak silap saya, ayat 30. Wa ma asabakum min musibah, dan setiap apa musibah, kesusahan yang kamu menimpa kamu itu, fa bima kasabat aydikum, disebabkan oleh tangan-tangan perbuatan kamu sendiri. Maknanya bila kita ada dapat musibah tu, sebenarnya kitalah yang sebabnya. Jahil kita, jahat kita, lalai kita. Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampunkan sebahagian besar daripada kelemahan kita tu. Allah mengampunkan sebahagian besar daripada kelemahan kita. Kalaulah Allah nak hisap, nak hitung, nak kira, nak berkira dengan kita, sehingga setiap kesalahan kita, setiap keaiban, kelemahan kita, setiap dosa kita, apa yang kita buat, dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa hati, dosa semua yang ada pada kita ni Allah kira, maknanya Allah balas, maka sudah tentu kita akan berhadapan dengan musibah demi musibah, demi musibah, demi musibah. Lepas satu kesusahan, banyak kesusahan. Kalau Allah nak kira, nak hitung tentang kesalahan-kesalahan kita, tapi Allah mengampunkan sebahagian besar kesalahan kita. Allah memaafkan, Allah menangguhkan balasannya. Kita ada tak kesalahan? Banyak kesalahan. Dosa? Banyak. Dosa kecil ada, dosa besar ada. Kita perasan, kita tak perasan. Semua ada. Jadi Allah gambarkan dalam ayat tadi, Allah ampunkan sebahagian besar, kasiran, sebahagian besar daripada apa kelemahan kita, dosa tadi tu. Tapi Allah bagi jugalah kita. Ada sakitnya, ada kekurangannya, ada kelemahannya, mungkin kurang makannya, miskinnya. Nampak tak? Allah sayang kat kita. Allah sayang kat kita. Kalau kita lah orang buat jahat kat kita, kalau kita lah orang derhaka kat kita, kalau kita orang buat macam-macam tak baik elok kepada kita, kita balas lah. Kita ada kuasa, kita boleh balas, kita balas. Hukum dia. Hukum. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Kita buat macam-macam, Allah bagilah sikit. Sesuai dengan kemampuan kita ni, sayangnya Allah pada kita. Sayangnya Allah pada kita. Ini satu perasaan. Kita nak kena rasa apa? Bahawa segala rezeki yang ada tu Allah punya, Allah bagi.
maka kita nak kena bersyukur. Dan kalau ada kesusahan, kita nak kena rasa kitalah yang sebenarnya menyebabnya. Allah tak akan bagi kesusahan pada kita, kecuali kita yang menyebabnya sendiri. Kita je yang tak perasan, kita yang jahil, kita yang tak tahu, tapi Allah bagi. Ada orang ada pelajar-pelajar nak jawab exam, susah nak jawab exam. Nak hafal pelajaran susah, nak hafal Quran susah. Allah bagi susah. Orang lain nampak senang aja, boleh dapat A senang. Orang lain dalam kelas semua kata, senang. Bila lecturer kata, kan, macam mana exam? Macam mana quiz? Alhamdulillah sir, Alhamdulillah doktor, Alhamdulillah profesor. Semua senang, kami boleh jawab. Kita rasa susah. Orang lain semua kata senang, kita susah. Senang? Aku bagai nak mati. Tuan-tuan, kenapa yang kita susah sangat, orang lain senang? Sebab mungkin ada dosa kita. Mungkin ada perkara yang kita buat yang Allah nak bagi kepada kita. Pelajaran dan pengajaran. Allah tak zalim kita. Kita zalim diri kita sendiri. Tapi kita nak kena sabar. Allah uji kita. Itu bagian peperiksaan anak-anak yang sekolah di universiti, yang belajar lagi kan. Kalau yang bekerja pun sama. Nak buat susah, asyik tak berjaya je. Nak buat projek, asyik gagal aja projek tu. Mungkin kita tak perasan ada salah kita, dosa kita. Mungkin juga Allah nak naikkan darjat kita, mungkin juga. Kita tak salah dah, tak ada salah. Allah nak naikkan darjat, mungkin juga kan. Tapi nak rasa, semua rezeki daripada Allah. Ini senjata akidah. Senjata akidah. Jadi bila rezeki daripada Allah, Allah uji dengan kesusahan di akhir zaman, kita boleh rasa ini ujian Allah. Ini semua merupakan satu ujian daripada Allah. Allah nak tengok aku bersabar tak? Allah nak tengok aku bersyukur tak? Jadi kita pun boleh tenang. Hati kita tenang. Hati kita bahagia. Bahagia sebab kita tahu Allah ambil. Allah tahan rezeki tadi. Sebab Allah SWT nak bagi pahala pada kita. Allah nak ampunkan dosa kita. Allah nak perbaiki kehidupan kita. Maka kita tenang, bahagia. Orang beriman. Ajaban di amril mu'min. Ajaib kepada orang-orang yang beriman. Diberikan dia perkara yang baik, dia baik. Dia berikan perkara yang buruk pada dia, baik. Kenapa? Kedua-duanya baik. Kenapa? Kerana bila dia baik, dapat baik, dia bersyukur, baik pada dia. Bila dapat tak elok, kesusahan, balak, bencana, dia sabar, baik pada dia. Ini senjata akidah. Ini mahal ni tuan-tuan. Sebab tu kita kena proses. Macam mana nak proses? Okey. Nak tutup sini. Kita proses dengan kita tengok hati kita. Kemudian kita tengok perasaan dalam hati kita. Maka kita nak hubungkan setiap yang kita rasa. Setiap yang kita rasa. Seronok, tak seronok, takut, berani, sayang, benci, ada mood, tak ada mood. Perasaan kita. Apa perasaan kita? Kita ikat dengan Allah. Dengan sifat Allah, dengan nama Allah, dengan perbuatan Allah, af'al Allah. Kita ikat. Maknanya kita kata kalau kita gembira, kita rasa tenang, gembira. Terima kasih ya Allah, Engkau bagi aku kegembiraan. Engkau lah yang maha memberi gembira, maha pengasih, maha penyayang. Bila katakan kita sedih, ya Allah, hari ini aku sedih ya Allah. Tapi aku ada Engkau ya Allah, terima kasihlah ya Allah. Aku hilang sesuatu, mungkin aksiden kereta kita. Hilang aksiden rosak kereta aku. Tapi aku syukur kat Engkau. Aku ada Engkau ya Allah, terima kasihlah Engkau selamatkan. Aku pula kereta rosak tapi aku selamat. Kita ikat dengan Allah. Sedih, kita ikat dengan Allah, kita sabar. Suka, seronok, kita ikat dengan Allah, kita syukur. Maka kita sentiasa dalam kebaikan. Ini senjata akidah. Dan senjata ini bila kita proses pelan-pelan, insya-Allah kita akan mampu berhadapan dengan segala yang diberikan oleh Allah. Kita mampu insya-Allah. Sebab Allah SWT tidak meninggalkan kita tanpa ada bekalan. Dan inilah bekalan kita. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya cuba sampaikan akan dapat kita manfaatkan. Dapat kita sampaikanlah pada anak-anak ni, pada suami kita, isteri kita, keluarga kita, bincang-bincang, ajak bincang-bincang. Benda ni simple, benda ni kita dah tahu, cuma kita mungkin tidak perasan, tidak sedar. Proses ni perlu dipertajamkan, perlu diperhaluskan. Bila kita perhaluskannya, pertajamkan dia, insya-Allah lama-lama kita ada kekuatan. Kekuatan itu boleh senyum, sentiasa boleh senyum. Walaupun senyuman kita tu taklah handsome sangat, tapi senyumlah sebab kita tenang bersama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, insya-Allah sampaikan itulah sikit sebanyak. Mohon ampun kepada Allah Taala, minta maaf kepada tuan-tuan kalau ada kesilapan, kelemahan. Kalau ada siapa yang peluang pukul 3 petang, insya-Allah tolong doakanlah. Saya hajat doa sebab ni program Majlis Dakwah Negara
Profesor Mahmud Zudi minta saya jadi apa, moderator. Saya pun tak tahu macam mana nama saya boleh naik. Jadi mudah-mudahan ada hikmah yang baik lah. Saya minta tuan-tuan tolong doakan hajat doa tuan-tuan sekalian, puan-puan, supaya majlis tersebut membawa satu penyelesaian yang baik kepada masalah yang ada di negara kita, dan mudah-mudahan akan dapat impact lah kepada kerajaan, kepada rakyat semuanya, insya-Allah. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tangguh baca doa rabitah. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa wasiqallahumma rabitataha wa ajmuttaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syara suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amitha ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta Allah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta Allah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna minal arifin. Allahumma ja'alna minal siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minal sabirin. Allahumma ja'alna minal syakirin. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal mahdiin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusran illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.